أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat sambung lagi pembacaan kita dalam kitab Fiqh Manhaji pada jilid yang kedua ini. Kita dah di hujung jilid yang kedua yang edisi terjemahan, di mana kitab Fiqh Manhaji ini adalah karangan Dr. Mustafa Khin dan juga Mustafa Murrah dan juga Adi Syarbani. Jadi dia ini adalah para ulama kontemporari di Syria, dan buku ini boleh menghimpunkan seluruh perbahasan berkaitan dengan fiqh dan disertakan dengan dalil-dalil dengan bahasa yang dan ibarat yang mudah. Jadi kalau kita seboleh-bolehnya kalau ada satu naskah di rumah, lagi eloklah untuk kita baca. Jadi rujukan di rumah kita baca. Pada kuliah yang lalu kita telah bicarakan tentang mut'ah. Mut'ah ni bukan nikah mut'ah, iaitu pemberian pemberian sagu hati ataupun pemberian luka lara kepada isteri yang diceraikan. Dan perkara ini adalah dibincangkan di dalam kitab ini setelah dibicarakan tentang hukum memberi mahar kepada isteri. Dan kita telah sebutkan bahawa mut'ah ini pemberian luka lara ini untuk isteri yang diceraikan dengan beberapa sebab. Di antara pertama sekali yang kita sebutkan sebagai ulangan untuk kita sepitah lalu, di mana kalau orang perempuan dia diceraikan, dia ada beberapa implikasi. Yang pertama sekali, implikasi dia bila diceraikan ataupun berlaku pembubaran perkahwinan, yang pertamanya dia berhak mendapat mahar ataupun mas kahwin. Terutama sekali mas kahwin yang belum ditunaikan kerana hutang. Bila kata kalau dah tunaikan selesai, manakala tak ditunaikan lagi kerana hutang 10,000 dan sebagainya, bila berlaku pembubaran, maka dia mesti diberikan secara dengan segera kepada isteri sebab dia berhak dapat. Yang kedua adalah dia dapat berhak mendapat mut'ah. Mut'ah ini pemberian luka lara kita sebut, ataupun pemberian yang wajib bagi suami berikan kepada isteri kerana penceraian ataupun kerana dipisahkan di antara suami dan juga isteri, dengan beberapa syarat. Yang pertama sekali, isteri tersebut dia berhak mut'ah apabila dia diceraikan setelah disetubuhi. Kalau dia diceraikan sebelum disetubuhi, dia juga dapat mut'ah sekiranya tidak disebutkan di dalam akad tersebut mahar. Kalau disebut mahar, maka dia akan dapat separuh daripada mahar ataupun mas kahwin. Dan penceraian tersebut berlaku disebabkan oleh isteri, bukan disebabkan oleh isteri, sebab suami. Kalau isteri itu nusyuz, derhaka, tiba-tiba diceraikan, maka isteri tidak berhak mendapat mut'ah ataupun pemberian luka lara. Baik. Itu telah bincangkan sebelum. Jadi kalau implikasi yang kita bincangkan pada kuliah yang lalu. Jadi implikasi pembubaran perkahwinan, dia dapat mahar, mas kahwin, dapat mut'ah. Ada lagi implikasi lain yang kita akan bincangkan pada kuliah-kuliah akan datang, iaitu adanya iddah, ada di sana nafkah, ada yang berkaitan dengan hasil pencarian, ada yang disebutkan sebagai hadanah dan juga yang disebutkan sebagai rujuk. Ini kita akan bincangkan pada siri-siri akan datang. Hari ini kita akan bincang topik yang baru, iaitu aqduz zawaj wa ma yatarattabu alaih, iaitu akad perkahwinan ini apabila dilakukan dia ada kesannya. Jadi hari ini kita lihat apakah kesan daripada akad perkahwinan yang berkaitan dengan implikasi daripada akad perkahwinan. Baik. Bila sebut berkahwin, maknanya disebutkan di sini secara ringkas
berkahwin sebagai ulangan. Sebab dah sebut dah pada dulu. Di sini di permukaan kitab kita disebut perkahwinan dari segi bahasa, berdampingan dan pergaulan. Ada segi syarak ialah bermaksud akad yang mengharuskan persetubuhan di antara suami dan juga isteri menurut syariat. Dan tarikh lain disebut akad yang mengharuskan persetubuhan di antara suami dan isteri, dan perkahwinan itu dibuat dengan lafaz nikah ataupun kahwin atau seumpamanya. Jadi makna kahwin ni ialah satu akad yang mengharuskan hubungan, yang mengharuskan pasangan suami isteri melakukan akad persetubuhan atau melakukan persetubuhan menurut syariat. Menurut syariat ni menurut yang disyariatkan. Maknanya ikut cara yang dibolehkan lah, tak boleh maknanya dengan cara kita syariatkan, seperti persetubuhan melalui dubur, tak boleh walaupun dengan suami isteri, tidak dibenarkan. Baik. Kemudian disebutkan jenis perkahwinan. Perkahwinan ni dia ada dua jenis. Akad perkahwinan ni ada dua jenis. Akad perkahwinan ni dia ada dua jenis. Yang pertamanya disebutkan perkahwinan yang batil, iaitu perkahwinan yang batal. Yang keduanya adalah wazawajun sahih, iaitu pernikahan yang sah. Jadi bila kita akad nikah kita ni sama ada dua. Akad yang berlaku akad nikah, aku nikah, aku terima, dia akan jadi dua. Sama ada akad ini sah ataupun akad ini tidak sah. Akad ini sah sebagaimana kita sebut, bila akad yang kita buat itu cukup rukun. Ada 5 rukun. Ada suami, ada isteri, ada saksi, ada wali, ada ijab dan qabul, atau disebutkan akad. Dan setiap daripada akad, daripada syarat rukun, dia ada syarat. Setiap daripada rukun ni ada syarat-syarat yang telah kita sebutkan sebelum ini. Baik. Jadi kalau perkahwinan yang batal ataupun yang disebutkan perkahwinan zawajul batil, perkahwinan yang batil atau perkahwinan yang batal, perkahwinan yang tidak sah, dia perkahwinan yang tidak sah ini ialah perkahwinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sah dia. Tidak memenuhi syarat rukun dan tidak memenuhi rukun dan syarat sah perkahwinan. Perkahwinan ini hukumnya haram dan tidak memberi sebarang kesan. Maknanya kalau perkahwinan itu tak cukup rukun dan ataupun tidak cukup syarat. Mana setiap rukun tu ada syarat dia yang kita sebutkan. Tak kena sebut pula kembali secara perintah lagi. Orang lama kata tak habis lain dia cerita tu lah ni. Tapi kalau jangan-jangan sekali, kalau ada buku senang tengok. Kalau tak tengok buku jadi tak ingat. Nah, jadi dia ada syarat-syarat dia. Saya sebut secara ringkas. Kalau isteri, mesti dia tu bukan orang yang boleh haram kita kahwini. Dan dia ni adalah isteri itu, orang yang kita nak kahwin itu perempuan yang tertentu. Mana tak boleh yang tidak jelas. Dan juga dia ni adalah tidak ada halangan daripada berkahwin, seperti perempuan dalam iddah. Sebagai contoh, kalau perempuan tu masih dalam iddah, maka pernikahan dia tidak sah. Baru ni keluar dalam surat khabar, muka depan Ustaz saya Metro. Orang Kelantan Majlis, ke pokok ni tak tahu lah. Keluar, suami dia kata dia dimadukan oleh isteri dia. Sebab apa? Sebabnya asalnya isteri ni dia orang Terengganu. Dia berkahwin dengan suami pertama. Kayak Imam Najib ni orang lain lah. Dia berkahwin dengan suami pertama, bercerai. Bila bercerai, dia ada surat lah, mahkamah ada surat keresahan cerai, ada surat cerai. Tapi dia kemudian berkahwin dengan lelaki yang kedua, dengan suami kedua ni di Selatan, nikah di Thailand. Bila nikah di sana, tak apalah, dia suami pertama ni dah cerai dah. Dia menikah dengan suami yang kedua ni di Thailand. Kemudian bila dah nikah di Thailand, prosedurnya dia kena buat pengesahan perkahwinan di Malaysia.
Sebelum waktu dia selesai buat pengesahan perkahwinan, sebab kena naik mahkamah, kena siasat dan sebagainya, takdir Allah Ta'ala, isteri dia kata dia telah diceraikan oleh suami dia. Jadi dia ada berpisah, tak duduk sekali ya. Tapi pengesahan perkahwinan belum selesai lagi. Dia dakwa suami dia cerai. Bila tak duduk bersama berapa bulan, isteri ni kahwin dengan seorang lagi. Dia berkahwin di Malaysia. Tapi di kahwin yang ini dia guna surat cerai hok suami pertama. Bila kahwin, suami dia tengok dalam Facebook bila masa kita bercerai. Jadi suami dia pun bawa kes ni ke mahkamah. Jadi keluar surat khabar saya dimadukan oleh isteri. Maknanya suami pun ada kepasa kena dimadukan juga. Jadi hal kelihatannya bila dia bicara hari sekali mahkamah kata dia ni masih suami isteri lagi. Dengan suami yang disertai. Jadi dengan suami yang kedua ni, yang ketiga ni difarakkan, dipisahkan. Jadi perkahwinan yang ketiga ni adalah perkahwinan yang tidak sah. Sebab dia berkahwin, dia tu sebenarnya status isteri orang. Jadi yang kita nak bicara hari ini, perkahwinan ni ada perkahwinan yang batil, ada perkahwinan yang sah. Perkahwinan yang batil ini hukum dia adalah haram. Dan disebutkan di sini ia tidak memberi sebarang kesan. Sebab bila perkahwinan yang sah, dia ada kesan yang kita akan sebut selepas pada ni. Kesan-kesan ada 7 implikasi daripada perkahwinan yang sah. Walaupun begitu, dalam setengah perkahwinan yang batil, perempuan diberikan mas kahwin mithli. Contohnya seseorang mengahwini seorang perempuan tanpa wali dan menyetubuhinya berdasarkan sabda Rasulullah, ayyuma imra'atin nukihat bighairi izni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun 3 kali, fa in dakhala biha falaha mahrun mithli bimastahalla min farjiha. Mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa izin wali dia, perkahwinan itu adalah perkahwinan yang batal, tak sah perkahwinan. Sebab di antara syarat sah kahwin ialah mesti ada wali. Kemudian Nabi mengulangi sebanyak 3 kali, jika suami telah menyetubuhinya, isteri berhak mendapat mahar mithli sebagai menghalalkan farajnya. Bermaksud di sini ialah ceritanya ialah kalau perempuan tu dia berkahwin tanpa wali, perkahwinan tidak sah. Dan bila perkahwinan tidak sah, dia tidak ada implikasi langsung dalam perkahwinan tersebut. Contoh, kalau ada anak tak boleh nak nasabkan. Anak tak boleh nak dibankan. Dalam kini dipengecualiankan isteri itu dia dapat mahar misli. Mahar yang sebanding dengan yang maknanya yang ditetapkan untuk keluarga dia lah. Yang kita dah bicara panjang sebelum ni. Mahar ni dia ada mahar musamma, yang tak kali mahar misli. Musamma ni kita sebut dalam akad. Al-misli ni bila tak disebutkan. Tapi walaupun dia sebut dalam akad, aku nikahkan kamu dengan mas kahwin 10,000, tapi oleh kerana mas kahwin itu perkahwinan tidak sah, maka mahar itu juga tidak terpakai. Tak boleh nak ambil kira dengan mahar tersebut. Tak boleh nak guna mahar yang disebutkan masa akad. Tetapi dia dibolehkan mendapat mahar mithli. Mana tengok keluarga dia berapa, mungkin ada 5,000, maka dia dapat. Sebab apa? Sebab dia disebutkan Rasulullah ni sebagai menghalalkan faraj dia. Maknanya untuk menghormati wanita juga, sebab dia panggil nikah ni walaupun batil, perempuan ni, isteri ni dapat mahar mithli. Dalam kes ini sahaja. Tapi tak ada masalah ni. Tapi perkahwinan itu tetap haram. Maknanya haram. Yang kedua ialah perkahwinan yang sah. Jadi perkahwinan dia dua ni, satu yang batil, yang sah. Yang batal hukum dia haram dan implikasi dia tidak ada implikasi. Maknanya tak ada tanggungjawab. Implikasi apa yang kita akan sebutkan daripada perkahwinan yang sah. Bagi akad perkahwinan yang sah ialah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Perkahwinan inilah yang memberi kesan kepada pasangan suami isteri. Maknanya kalau perkahwinan itu sah, dia ada kesan implikasi kepada suami isteri. Hukum akad perkahwinan. Bagi akad perkahwinan mempunyai banyak hukum
yang telah kami bahaskan dalam bab nikah dan rukun-rukunnya, maka rujuklah di sana. Yang ni kita tak ulangi lagi. Muka apa ni pengarang kita kata yang berkaitan dengan hukum akad nikah ni dah bicarakan sebelum ni, dan kita pun dah baca sebelum ni. Hak malam ni dia nak cerita adalah hak-hak dan tanggungjawab dalam perkahwinan yang sah. Ataupun dia pergi kesan daripada akad perkahwinan yang sah melibatkan hak dan juga tanggungjawab. Jadi kalau perkahwinan yang batil, dia tidak ada hak, tidak ada tanggungjawab. Tapi kalau perkahwinan itu sah, maka implikasi dia ada tanggungjawab dan hak yang perlu dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkahwin, iaitu suami dan juga isteri. Baik. Pasangan suami isteri yang berkahwin dengan akad nikah yang sah mempunyai beberapa hak dan tanggungjawab yang akan dijelaskan kemudian. Di sini hanya dinyatakan dalil yang menegaskan tentang kewajipan tersebut. Baik. Pengarang kita sebut di sini ni dalam bab yang kita nak bicarakan, dia hanya senaraikan apakah hak dan juga tanggungjawab kesan daripada perkahwinan yang sah. Adapun pembahasan khusus berkaitan dengan yang disebutkan ini ada dalam bab-bab yang lain. Tapi dia ceritanya ialah apa implikasi dia, dan dia datangkan dalil secara umum sahaja untuk makluman awal kita dalam bicarakan tentang implikasi yang berkaitan dengan hak dan juga tanggungjawab. Yang pertamanya adalah halal persetubuhan suami isteri menurut cara yang disyariatkan. Jadi kesan daripada perkahwinan yang sah, yang pertama sekali halal melakukan perhubungan persetubuhan di antara suami dan isteri dengan cara yang disyariatkan. Kalau dengan cara tidak syariat adalah seperti dengan melalui dubur ataupun menyetubuhi isteri ketika mana isteri sedang haid. Mana kalau isteri sedang haid, hukum dia adalah haram menyetubuhi isteri sedang haid. Sebab walaupun isteri, dia tetap haram, sebab masa itu adalah waktu yang diharamkan untuk bersama dengan isteri. Dalilnya mana? Berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam, maka datangilah tanah tempat bercucuk tanammu itu sebagaimana yang kamu kehendaki. Ikutlah cara macam mana pun diharuskan. Kecuali yang sebagai sebut tadi, tidak boleh melalui dubur. Depan belakang apa semua tidak ada masalah. Itu maknanya dihalalkan bagi suami dan juga isteri. Itu yang pertama. Ada perkahwinan yang tidak sah, dia tidak boleh bersama dengan pasangannya, sebab perkahwinan itu tidak sah. Ada yang selalu sebut, saya mutakhir ni banyak kali jemput untuk bagi kursus perkahwinan. Jadi sekarang ni banyak skamer buat. Saya selalu sebut di antara bentuk perkahwinan yang tidak sah juga adalah seperti yang dibuat skamer ni adalah sekarang ni juru nikah selatan tai. Sekarang ni kalau kita dulu kan nak nikah, dia pun pergi ke sana. Sekarang ni ada skamer ni dia buat sedikit ni, dia bawa juru nikah mai sini. Mai tak di Putrajaya ke Kuala Lumpur. Patut akad nikah sini. Dia buatlah pakej dia murahlah, kalau pergi sana mungkin habis 3,000 dengan tiketnya, dengan hotel, berapa bayar. Sini tak apa, cari beli 10 orang ke 5 orang, dia mari sini. Jadi murahlah, mungkin bayar 1,000 ke 1,500 ke sana. Lepas tu surat nikah daripada sana. Surat nikah sana. Tapi akad nikah di sini. Akad tu tidak sah sebab dia guna dia atas dasar wali hakim. Wali hakim tak boleh kuat kuasa sini sebab dia di luar kawasan. Di tempat dia boleh kan. Kat sini tak ada. Jadi bila nikah, akad nikah tu dia cerita dah ada macam tok lebar dia, ustaz dia apa semua. Kita lah makna cukup dah. Rukun suami isteri ada. Dah, calon suami, calon isteri, saksi ada. Dah. Kemudian akad nikah pun ada. Dia kata wali tak apa, kita guna wali hakim. Jadi kalau orang yang tak belajar, dia pakai dengar lah, cukup dah ni, molek dah ni, tak boleh daftar, boleh, cukup syarat apa semua, boleh buat keluar CJ apa semua. Tapi bila kita daftar mahkamah tanya berlakunya di mana, nah buat kat mana, kata kuat di Kuala Lumpur macam tu. Tak sah lah kalau wali dari kat sini, sebagaimana kita dah sebutkan mana. Maknanya tidak sah bila nikah tanpa
wali. Itu dan ada bentuk yang boleh berlaku gambaran kita macam mana nikah ni tidak sah. Nah, jadi kalau nikah macam tu, maka dia tak boleh bersama dengan isteri. Walaupun dah ada akad sekalipun, tetap tidak boleh bersama sebab perkahwinan dia itu adalah perkahwinan yang tidak sah. Dan dibawa ke mahkamah akan pisahkan pasangan tersebut. Yang keduanya ialah hak dan tanggungjawab perkahwinan ni atau kesan daripada perkahwinan yang sah. Yang keduanya adalah isteri wajib mentaati suami, menyerahkan dirinya kepadanya dan menjaga rumah tangga suami. Ini maknanya bila akad nikah tu sempurna, maka isteri dia ada implikasi dia. Isteri ini dia kena mentaati suami. Wajib isteri mentaati suami selagi mana suami tidak memerintahkan isteri melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga isteri ni kena menyerahkan diri dia. Maksudnya tak boleh nak menghalang suami dia ni daripada bersama dengan dia. Maknanya isteri tak boleh menghalang suami daripada bersama dengan dia. Wajib dia kena bagi. Nah, kalau suami dia nak, kalau sebut dalam kitab, walaupun atas belakang unta sekalipun, wajib bagi. Ibarat dululah. Maknanya kalau suami dia berkehendak, maka isteri perlu bagi. Ini maknanya tanggungjawab isteri terhadap suami. Dan juga menjaga rumah tangga suami. Maknanya tanggungjawab isteri adalah jaga rumah tangga suami. Kalau orang dulu, kalau kita ngaji pondok, dia akan baca kitab ni, Muhimmah ni dia cerita tentang tanggungjawab isteri. Maknanya isteri itu apa tanggungjawab dia. Jadi bila perkahwinan yang sah, isteri ni dia wajib bagi dia taat suami. Selagi mana suami dia tak suruh dia melakukan perkara yang mungkar, yang dia anggap, dia wajib taat. Dan taat suami ni mengatasi taat dia kepada ibu bapa dia. Lelaki dia kalau orang suami, ibu bapa dulu, isteri kemudian. Tapi isteri bila dah kahwin, suami dia dulu, baru ibu bapa dia. Kena faham. Kita kalau kita ada anak perempuan, bila kita dah serahkan kepada orang lain anak perempuan kita, maka dia kena taat pada suami dia. Kena taat pada suami dia, melebihi ketaatan kepada kita. Baik. Dan disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, disebut dalam kitab ni, saya nak sebutkan tentang wajib taat suami ni. Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Hibban. Nabi sebut perempuan ni, idza sallatil mar'atu humusaha. Orang perempuan bila dia sembahyang, jaga sembahyang 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia puasa pada bulan Ramadan dengan sempurna, wa hasanat farjaha, kemudian dia jaga kemaluan dia, yakni kehormatan diri dia, wa ata'at ba'laha, kemudian dia taat kepada suami dia. Taat pada suami dia dalam hadis. Kemudian Nabi sebut dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Isteri tersebut boleh masuk ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang dia kehendaki. Orang perempuan ni dalam hadis ni Nabi jamin boleh masuk syurga kalau dia buat 4 perkara. Yang pertama sekali, bila dia sembahyang 5 waktu, jaga sembahyang 5 waktu. Ini yang untuk perempuan ni. Yang kedua ialah wasamat syahra, puasa dengan sempurna. Kemudian wahasanat farjaha, jaga kemaluan atau kehormatan diri. Yang keempatnya wa ata'at ba'laha, taat kepada perintah suami dia, maka dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia kendaki daripada pintu syurga. Besarnya antaranya ialah tentang fadilat taat kepada suami bagi seorang isteri. Pada isteri. Cuma di sini dia tak urai panjang sebab dia cerita hak mana kesannya secara umum sahaja, tapi dalam bab lain akan diceritakan tentang perkara ini. Baik. Kemudian disebutkan berdasarkan perkara ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang telah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Tadi wajib taat suami. Termasuk dalam taat suami, di antara bentuknya ialah dia menyerahkan diri dia kepada suami. Mana kalau suami dia berkehendak nak bersama dengan dia, kecuali dalam keadaan sakit lain cerita lah, ataupun ketika haid lain cerita, maka dia kena melayan suami dia.
Berdasarkan hadis mana? Yang disebut tadi, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang perempuan tidur pada waktu malam tidak bersama-sama suaminya, malaikat akan melaknatinya hingga ke pagi. Maknanya tidur tidak bersama dengan suami. Tidur asing suami, maka malaikat akan melaknat dia sehingga waktu pagi. Dalam hadis lain disebut, idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Apabila suami mengajak isteri dia tidur bersama-sama, suami ajak isteri tidur bersama, maknanya ada hajat dia lah. Kemudian isteri tidak mahu datang dan suami tidur dengan perasaan marah, malaikat melaknati isteri itu hingga ke pagi. Ini maknanya hadis ni yang menunjukkan bahawa ni hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang sahih ni. Maknanya dosa besar kepada isteri bila dia tidak melayan suami dia. Melayan suami dia. Jadi dalam hadis ini juga orang perempuan ni dia tak boleh lah. Tambah-tambah sekali kadang-kadang orang perempuan ni yang berlaku bila kita ni dah kahwin lama, umur dah lebih dah sikit, suami kata ajak dia kata tua-tua galak lagi. Kadang-kadang dia bercakap lagi tu berlaku. Kadang-kadang kita dengar juga, kadang saya duduk kampung, kadang-kadang orang tua dia bercakap, suami kadang-kadang dia biasa, orang lelaki dia bercakap semangat selalu, tapi dengar kat isteri dia kata galak lagi, tak ada dengan tua dia kata. Tapi jangan. Maknanya berdasarkan hadis ni, suami kena dia perlu bagi. Mungkin kata orang perempuan ni bila satu peringkat umur dia makin kurang nafsu dia untuk melakukan hubungan. Tapi orang lelaki tak sama. Betul kan? Senyum lah. Betul. Tengah hal ini dah surah ni. Lepas ni semangat selalu ni. Tapi ceritanya ialah kerana nak jaga hubungan suami isteri dan menjadi kewajipan isteri selagi mana suami berkehendak dia kena layan. Okey. Dan juga disebutkan dalam hadis lain, walakum alaihinna alla yu'tina furushakum ahadan takrahunahu. Hak kamu yang merupakan kewajipan pada isteri adalah tidak membenarkan seseorang yang kamu tidak sukai masuk ke rumahmu. Jadi rumah suami isteri ni maknanya isteri kena jaga. Dia tak boleh benarkan siapa-siapa dia masuk ke rumah dia melainkan dengan kebenaran suami. Benar dengan kebenaran suami. Kalau suami tak bagi, tak boleh masuk. Adik-adik mari pun suami tak bagi, tak boleh masuk. Dia kena utama kena bincanglah dengan suami. Kalau suami dan orang keluarga mari jauh-jauh nak menumpas semalaman, nampak macam kita tak bagi tu, macam nak putuskan silaturahim, tak elok juga. Tapi kalau suami tak bagi, maknanya isteri kena taat aku, sebab kewajipan dia taat kepada perintah suami. Jadi hak tanggungjawab ataupun implikasi daripada perkahwinan sah, yang pertama sekali halal bersetubuh. Yang kedua, kena taat suami, kena serahkan diri kepada suami, dan juga kena jaga rumah tangga suami. Yang ketiganya adalah mas kahwin. Ini kita dah bincang sebelum ni. Mas kahwin iaitu hak isteri yang wajib ditunaikan oleh suami berdasarkan surah An-Nisa, wa atun nisa sadaqatihinna nihna. Yang ni kita dah bincang panjang pada perbahasan yang lalu tentang mas kahwin. 3. Yang keempatnya ialah nafkah. Bila perkahwinan itu sah, maka nafkah itu adalah wajib ke atas suami. Kalau isteri, contoh dia berkait dengan ketaatan isteri dia. Kalau isteri tak taat pada suami, dia panggil nusyus. Yang akan ada perbahasan khusus berkaitan nusyus ini, suami tidak, maknanya berhak untuk menghalang daripada memberi nafkah kepada isteri dia. Baik. Nafkah iaitu hak isteri yang wajib ditunaikan oleh suami berdasarkan ijma'. Firman Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajipan si ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan ma'ruf, ataupun pada isteri lah. Maknanya
suami kewajipan dia memberi makan dan juga memberi pakaian kepada isteri dia. Dan dalam ayat lain, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan disebutkan di dalam satu hadis, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan hak mereka yang menjadi kewajipan kamu adalah dengan memberi mereka rezeki dan pakaian dengan cara yang baik. Jadi perbahasan nafkah ni akan ada dalam perbahasan dalam bab yang kita akan baca selepas pada ni. Cuma dia ceritanya adalah tentang kewajipan suami bila berlaku perkahwinan sah memberi nafkah. Dan nafkah ini ialah melibatkan pakaian, makan minum, tempat tinggal dan juga perubatan. Dan melibatkan perubatan ni adalah tentang kebajikan isteri. Mana atas suami belaka dah. Mana bukan atas ayah dia dah. Bila dah berkahwin, atas suami dia dah. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Cuma berdasarkan kepada kemampuan suami lah. Mana ikut kemampuan suami. Walaupun isteri tu kaya, suami tak kaya. Isteri gaji 50,000, suami gaji 1,500. Tapi nafkah tu tetap ke atas suami. Cuma ikut kemampuan suami lah. Nah, ikut suami lah. Maknanya dia mampu nak bagi makan sekat dia mampu lah. Tapi kalau isteri kan tak bayar lah. Maka macam ni saya pun tu cerita lain. Tu ihsan isteri dapat pahala kerana berbuat baik pada suami. Kalau dia bagi duit dia, mana itu adalah sedekah dia yang akan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu. Tetapi kewajipan suami ke atas isteri itu tetap kekal. Tetap kekal. Yang kelima ialah pembahagian nafkah dan giliran di kalangan isteri jika suami mempunyai lebih daripada seorang. Jadi kalau suami itu ada isteri lebih daripada seorang, maka implikasi dia daripada perkahwinan yang sah ialah dia kena buat giliran di antara isteri-isteri. Dan pembahasan cara nak giliran ni akan ada pembahasan yang khusus yang kita akan baca selepas daripada ini. Saya tak nak baca lah hadis di sini ni. Kita nak ringkas sikit. Yang keenam ni ialah nasab ini ialah kita nak binkan anak. Kalau perkahwinan yang tidak sah, anak tu tak boleh nak dibinkan. Kena binkan kepada ibu dia. Tak boleh bin kepada ayah, walaupun ayah tu adalah ayah biologi dia. Jadi anak-anak yang lahir daripada persetubuhan selepas perkahwinan dinasabkan kepada bapa mereka jika isteri melahirkannya selepas tempoh mengandung. Sekurang-kurangnya 6 bulan dan selebih-lebihnya 4 tahun, sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda, al-waladi lil firash walil ahiri al-hajj. Anak hasil daripada perkahwinan, manakala lelaki penzina tidak berhak atas anak yang terhasil daripada perbuatannya. Jadi kalau dah berkahwin, anak tu lahir selepas 6 bulan perkahwinan, 6 bulan qamariyah, baru boleh binkan kepada suami ataupun ayah suami lah. Kalau lahir kurang daripada 6 bulan, maka tidak boleh dibinkan, sebab sekurang-kurang hamil itu adalah 6 bulan. Maksimum ni mazhab Syafi'i 4 tahun. 4 tahun minimum 6 bulan. Biasa orang ni 9 bulan. Ghalib kebiasaan 9 bulan. Kalau paling minimum 6 bulan. 6 bulan kalau lahir, biasanya anak tu hidup. Jadi kalau dia lahir tu kurang-kurangnya 6 bulan daripada selepas perkahwinan, maka boleh dibinkan kepada suami. Kalau tidak, mana anak tu bukan anak dia, anak yang disebutkan sebagai anak tak sah taraf ataupun anak zina. Jadi makna itu kalau orang jadi tok qadi, di antara perkara yang kena tengok, pertama sekali anak pertama terkadi dia akan tekan betul-betul, dia akan tengok tarikh kahwin, tarikh perkahwinan ayah dengan mak ni, suami isteri. Kemudian dia akan tengok satu lagi, tarikh lahir anak. Dia kira kalau kurang daripada 6 bulan, maka ayah dia tak berhak jadi wali, sebab dia bukan anak dia. Yang walaupun dibinkan kepada dia, contohnya dia sembunyi buat waktar dan sebagainya, dibinkan kepada dia, tak boleh. Dia tidak berhak untuk jadi wali kepada anak tersebut.
Kalau dia jadi wali, perkahwinan itu tidak sah pula. Sebab dia mana hilang kelayakan menjadi wali. Sebab anak tersebut tidak boleh dibinkan kepada si ayah ataupun anak yang lahir selepas lepas perkahwinan yang kurang daripada 6 bulan Qamariyah. Jadi berdasarkan hadis ni juga ada fatwa ulama sebut, kalaulah sekiranya berlaku, tapi isu ni tak payah sebut, nanti silap bahasa ni kena dapat ramai-ramai rekod ni. Tak apa, kita cerita kemudian lah. Tak boleh cerita sebab rekod ni tak, kalau mau kerak ni cerita lain pula dah. Tak apa, tak payah. Tak apalah, tak payah cerita. Sebab sekarang ni isu kan banyak yang berlaku, yang kes baru ni yang sebut boleh mengorak isteri orang kan. Jadi maknanya hak dan sebagainya, tiba-tiba kada terlanjur macam mana, tu kena cerita lain. Saya tanya sini lah. Kalau nak tahu kena cerita kemudian. Takut silap faham pula, rekod nanti pakat buat pula kan. Sebab anak-anak boleh ban dengan suami kan. Baik. Yang ketujuhnya lah, boleh saling mewarisi harta antara suami isteri dengan syarat-syarat tertentu. Bila berkahwin itu sah, maka bila kahwin sahaja, akad nikah tu sah. Yang berlaku belum ni gambar kita tengok, baru kahwin sehari atau 2 hari, tiba-tiba kemalangan, meninggal suami, maka isteri ni dia berhak dapat pewarisan harta suami dia. Begitu juga perempuan tu ketika mana dia dalam iddah talaq raj'i, kalau suami meninggal, maka dia tetap dapat pewarisan. Jadi maknanya kalau akad yang sah, maka ada 7 implikasi dia. Yang pertama sekali, halal persetubuhan. Yang keduanya, isteri wajib taat suami dan juga serahkan diri kepada suami dia, dan juga dia wajib jaga rumah tangga dia. Yang ketiganya, nafkah wajib ke atas suami. Yang keempatnya, pembahagian nafkah dan juga giliran. Manakala ada 2 orang isteri, suami kena buat giliran, kewajipan kepada suami. Yang kelimanya adalah, yang keenamnya adalah nasab, anak ni boleh dibinkan. Yang ketujuhnya, boleh saling mewarisi antara suami isteri dengan syarat-syarat yang tentu yang akan kita bicarakan dalam bab faraid lah. Dalam bab faraid, di antaranya mestilah mati itu bukan kerana dibunuh oleh suami ataupun isteri. Kalau tidak, maka dia tidak berhak dapat harta pusaka, atau di antara yang menghalang dia. Kita buat 5 minit ni. 5 minit. 4 minit, 3 minit setengah. 3 minit setengah kita berhenti kat situ dulu. Kita akan tengok selepas pada ni perkara-perkara yang sunat dalam akad nikah. Akad nikah. Cuma saya nak sebutkan di sini ialah beberapa perkara. Sebelum kita masuk isyak ni, yang pertamanya adalah hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni minta mari awal sikit, kita akan ada tazkirah yang akan disampaikan oleh, dah keluar situ belum ni? Dah masuk dah? Belum lagi. Dr. Syed Syahrizal, Ketua Penolong Mufti. Dia akan bagi tazkirah di surau kita ni untuk tazkirah Jumaat, bermula 12.30 lah lebih kurang. Tengok kalau ada 2-3 orang lewat sikit, kalau ramai kita mula awal. Jadi nak dapat dia ni susah. Saya tanya dia bila nak dapat free ni, dia bagi saya bila 31 Mac. Pada hari ni dia kata tak apa Ustaz, hari ni kebetulan ada jadual dia yang hari Jumaat ni tempat lain ditangguhkan kepada bulan depan, jadi dia bagi kat kita. Jadi nak dapat payah. Jadi kita pakai mari awal untuk dengan tazkirah. Kemudian pada hari itu, hari Jumaat tu macam biasa 2 minggu lepas akan ada agihan makanan, ungkuh percuma lah untuk 150 pack. Jadi muslimat pun boleh mari ambil, tak ada masalah. Dia start pukul 12. Jadi siapa dia mari awal, maka dia dapatlah. Jadi pakai mari awal. Jadi kalau rumah tak masuk lagi, tak payah, mari makan sini. Makan sini. Mari ambil nasi sini, akan ada mawik sedia wine jas untuk 150 orang insya-Allah. Kalau untuk Ustaz Hafiz tu, mana dah lulus kan dah, untuk surah kita ni kali ketiga untuk dia akan mari
bagi untuk agihan 150 pada hari tersebut. Kemudian untuk malam Jumaat, malam esok lah. Malam esok kita akan buat macam Yasin. Jadi jemputlah semua mari. Kerana kita pun ada saudara-saudara kita sini ada Imam Syairah nak buat tahlil dan dia pun dah bagi sedikit sumbangan. Jadi maknanya kalau esok tu tak payah makan kat rumah lah. Mungkin tak tahulah Datuk ada nasi ke kuih, tapi ada lah kalau setidaknya air teh tu ada. Tapi biasanya tiap malam tu akan ada jamuan. Jadi mari semua kita baca Yasin ramai-ramai, kita tahlil di surau kita ini pada malam Jumaat esok tak? Malam esok. Kemudian hari Sabtu tu ada juga tazkirah daripada Ustaz Hazaruddin. Puan subuh Ustaz Hazaruddin Maharuddin. Ustaz Hazaruddin Maharuddin ni dia jabatan Imam Besar Masjid Putra, Masjid Sultan Mizan. Sekarang ni sebagai timbalan mufti di mufti negeri Melaka. Jadi kita pakat-pakat marilah. Yang tu saja saya nak maklumkan. Yang lain tu lama lagi lah. Ustaz Zahazan 13 hari bulan. Kemudian setiap hari Jumaat juga sekarang ni kita telah putuskan untuk buat air percuma juga dua balan di depan sana tu, maknanya adalah air sirap ke apa semua, tengok apa tu. Jadi siapa-siapa dia nak menyumbang boleh maklum pada mana-mana jawatan kuasa kita, termasuk boleh bagi tamu noja kaji dalam ke untuk kita buat minuman, makanan. Jadi kalau siapa-siapa dia nak menyumbang makanan, kalau nak sumbang pisang ke kuih ke apa semua, boleh letak, nanti kita akan sediakan meja khas untuk di mana-mana nak infak pada hari Jumaat. Jadi sekadar itu dulu untuk malam ni. Yang baik Allah Taala yang telah terkemah hasil sedia. Aku nak qul hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.